Nama kumpulan kami adalah G1K21 Ujang. Nama saya Li Huini dan nombor ID saya adalah 0199204. Jabatan saya dalam kumpulan adalah Ketua Kumpulan. Kami dari UOW Malaysia Career Penang University College. Perpandangan ini adalah bagi memenuhi kerja khusus MPU 3123 Tamadun Islam dan Tamadun Asia. Masalah sosial yang kami kaji adalah masalah kumpulan perjudian di kalangan belia Malaysia. Masalah ini semakin serius. Selain itu, aktiviti perjudian yang disediakan oleh kumpulan perjudian mempunyai keuntungan dan risiko rendah dan mereka juga diiklankan di media sosial. Ini menjadikan banyak orang muda suka berjudi, terutamanya orang muda yang tidak mahu mencari pekerjaan tetapi ingin menjana wang dari perjudian. Oleh itu, ibu bapa, rakan kerajaan dan agama semuanya memainkan peranan penting dalam mengurangkan jumlah kumpulan perjudian dan masalah perjudian belia. Oleh itu, kumpulan kami menemu buah keluarga pelajar dalam kumpulan G1K15 Chongyong untuk mengetahui pemahaman mereka mengenai peranan agama dengan isu sindiket perjudian dalam kalangan belia di Malaysia. Pengalaman positif peribadi semasa menjalankan temu bual adalah bahawa masa persiapannya sangat ketat dan sangat sibuk. Tetapi semasa proses temu ramah, semua orang sangat gembira dan menikmatinya. Pada pandangan orang yang ditemu ramah pertama, agama mengubah cara berfikir dan kepercayaannya terhadap karma. Dia merasakan bahawa ajaran utama Buddhisme adalah rasa syukur. Di samping itu, adalah baik bagi kita untuk menjalani kehidupan yang sederhana dan damai. Jangan menjalani gaya hidup yang mewah kerana semua ini berlebihan. Selain itu, ajaran lain ialah kita harus menghormati ibu bapa kita kerana mereka bekerja keras untuk menjara keluarga dan memenuhi keperluan kita. Menurut orang yang ditemu ramah kedua, dia merasa bahawa peranan agama Buddha dalam kehidupan sehariannya adalah selalu menjaga sikap positif dan optimis, belajar untuk merasa puas dan belajar untuk bahagia. Dia percaya bahawa ajaran agama yang utama harus memimpin orang ke arah yang baik, membezakan yang benar dari yang salah, sehingga orang yang memiliki arah yang lebih baik untuk mengatur pandangan dunia, pandangan hidup dan pandangan nilai. Pada pendapat orang yang ditemu ramah ketiga, jika orang ini mempunyai kepercayaan agama, dia mesti mempunyai dasar, arahan dan moral. Perbezaan antara agama dan kepercayaan bukan agama adalah bahawa ada kepercayaan agama dan pendidikan mereka, terutamanya akan sangat berbeza dengan orang yang tidak mempunyai kepercayaan agama. Selain itu, orang yang mempunyai kepercayaan agama, tingkah laku, pertuturan dan etika mereka akan agak berbeza dengan orang yang tidak mempercayai agama. Orang yang ditemu ramah keempat mengatakan bahawa kepercayaan agamanya dapat membawanya kekuatan rohani dan memungkinkannya menghadapi masalah dengan sikap positif. Di samping itu, agamanya mempromosikan pemupukan moral peribadi dan juga memberikan perhatian besar terhadap perkembangan pendidikan humanistik. Melalui jawapan yang ditemu bual, saya sampai pada kesimpulan bahawa agama memainkan peranan penting dalam kehidupan seharian. Agama memberi manusia kekuatan rohani, membimbing orang ke arah kebaikan, membezakan yang benar dari yang salah dan membiarkan orang mempunyai pemikiran positif. Seterusnya, saya akan menghantar kepada rakan saya. Nama saya Jill Lim Singi, student ID 02054490. Jawapan saya dalam kumpulan ini ialah setiausaha. Semasa temu bual, pengalaman positif saya ialah saya akan menjadi pendengar yang baik. Semasa responden bercakap, saya akan mendengarkan mereka dengan sikap serius.
saya tidak akan mengganggu responden sebelum mereka selesai bercakap. Ini bukan sahaja menunjukkan bahawa kita saling menghormati dan juga boleh memastikan bahawa maklumat yang kita terima adalah apa yang ingin diluahkan oleh responden. Selain itu, semasa menjalankan temu bual, saya juga akan menulis nota kecil untuk merakam semua isi kandungan temu bual tersebut sambil mendengar. Ini boleh membantu saya mengingat perkara penting yang disampaikan dalam perbualan. Punca pertama menyebabkan orang berjudi adalah masalah kewangan atau mereka mahukan cara cepat menjana wang. Selain itu, kerana COVID-19, banyak orang menganggur atau tidak dapat mencari pekerjaan. Mereka mungkin beralih kepada perjudian. Selain itu, ialah merasakan bahawa masalah ini dari keluarga dan ekonomi negara. Kita akan melihat remaja dalam keluarga terlibat dalam aktiviti perjudian kerana berbagai alasan. Contohnya kerana kurangnya kawalan ibu bapa dan pendidikan keluarga, mereka mudah tertipu untuk menyertai berbagai aktiviti haram. Oleh itu, kemerosakan ekonomi negara juga akan melibatkan golongan remaja yang mengambil bahagian dalam aktiviti perjudian. Mereka ingin menjana banyak wang dalam jangka pendek untuk menghilangkan kemiskinan. Punca ketiga adalah berkaitan dengan pendidikan keluarga mereka. Sekiranya pendidikan keluarga baik, remaja akan mendapat pendidikan yang lebih baik. Oleh itu, tidak ada masalah kewangan dan remaja tidak akan cenderung berjudi. Tetapi jika remaja tidak mendapat pendidikan yang baik ketika mereka kekurangan wang, mereka mungkin ingin menjana wang melalui perjudian. Punca keempat ialah remaja memberontak. Oleh itu, semakin ibu bapa tidak dibenarkan melakukan sesuatu, semakin banyak remaja yang ingin untuk mencuba. Selain itu ialah wang saku diberikan oleh ibu bapa mereka tidak mencukupi untuk mereka belajar dan mereka malas bekerja dan mahu untuk mengambil jalan pintas. Kesimpulannya, pendidikan keluarga yang baik memainkan peranan yang sangat penting dalam kecenderungan dan perjudian remaja. Oleh itu, ibu bapa perlu menunjukkan imej yang baik untuk anak-anak mereka. Sebagai contoh, ibu bapa boleh menggalakkan anak-anak mereka bekerja keras supaya boleh mendapat keuntungan tanpa berjudi. Saya akan bagi kumpulan rakan saya untuk sambungan. Saya AJK kumpulan ini, nama saya Joshua Wong dan nombor ID saya adalah 02000306. Salah satu pengalaman positif yang saya terdapat apabila bertemu bual dengan responden-responden adalah saya dapat mempelajari ilmu pengetahuan yang baru, serta perspektif dan pandangannya yang saya tidak pernah mempelajari sebelumnya. Terdapat beberapa kesan yang telah disebut oleh para responden dalam sesi temu bual kami. Responden pertama telah membincangkan pendapatnya sebab dia memikir orang muda akan melibatkan diri dalam aktiviti perjudian kerana mereka mempunyai perasaan ingin tahu pada awalnya. Ketika perjudian sangat menggembirakan perasaan orang muda, mereka terus berjudi dan menjadi ketagih tanpa menyadarinya. Setelah menjadi ketagih, mereka akan mengambil wang dari wang simpanan mereka untuk berjudi, ataupun meminjam wang daripada orang lain. Apabila mereka menjadi ketagih, ini akan menjadi sukar untuk memulihkan keadaan kewangan yang tetap. Seterusnya, responden kedua dan responden keempat pula menyatakan isu-isu ini akan membawa kesan yang serius dalam masyarakat kami, iaitu kadar pertumbuhan seluruh masyarakat akan menjadi perlahan dan ini akan menyebabkan pertumbuhan negara kami berada di belakang negara-negara jiran yang lain. Oleh sebab kadar pertumbuhan sosial pada masa depan akan bergantung kepada
golongan muda hari ini. Sekiranya kumpulan yang lebih muda tersebut tidak mendapatkan pendidikan yang baik, mereka akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi negara kita secara keseluruhan. Bukan begitu sahaja, jika banyak orang muda terlibat dalam aktiviti perjudian, kumpulan perjudian ini akan berkembang ke seluruh pelosok negara dan akhirnya memburukkan budaya di keseluruhan negara. Selain itu, responden ketiga memberikan pendapatnya tentang kesan isu ini kepada orang muda ialah mereka akan gagal untuk menguruskan pelajaran serta kehilangan motivasi sendiri. Antara pendapat-pendapat responden tersebut, dia berkata orang muda mempunyai fikiran itu bahawa mereka mampu menggunakan aktiviti perjudian untuk memperoleh kekayaan dalam tempoh masa yang singkat. Kesimpulannya, pada pendapat saya, anak muda Malaysia merupakan tonggak masa depan negara dan pendorong pembangunan negara. Oleh itu, apa yang orang muda perlukan adalah aktiviti yang bermakna dan kehidupan pembelajaran yang memuaskan. Bukannya meluangkan masa untuk aktiviti perjudian haram. Tanpa praktis ini dan semangat untuk belajar, orang muda hanya akan menjadi parasite dalam masyarakat kita pada masa yang akan datang. Itu sahaja yang saya akan kongsikan. Sekarang saya akan pass kepada Sinsu. Thank you. Nama saya Kwek Sing Chi, student ID 0205439. Jawatan saya dalam kumpulan ini ialah penolong ketua kumpulan. Pengalaman positif pribadi saya menjalan temu buah ialah saya rasa orang yang di temu buah sangat aktif untuk mengambil bagian dalam temu duga itu. Mereka semua cuba menjawab soalan yang kami ajukan dan mereka juga akan mengambil insentif untuk berinteraksi dengan kami. Temu ramah ini memberi kami berbeza pendapat. Langkah-langkah keagamaan untuk mengatasi isu yang dikaji berdasarkan pendapat para responden ialah agama Buddha lebih bertoleransi dengan perjudian tetapi mereka tidak berdorong untuk terlibat dalam perjudian. Dengan mengadakan aktiviti pembelajaran dan pertukaran yang menarik, kita dapat menarik banyak orang muda untuk mengambil bahagian dan mengajar bimbingan kita dengan berkesan. Sebuah perkhemahan Buddha akan diadakan supaya orang muda dapat mengalami beberapa kebenaran dan mempraktikannya dalam kehidupan untuk mengelakkan melakukan kesalahan besar. Dengan melakukan banyak aktiviti seperti kegiatan amal tersebut mengajar beberapa orang muda untuk meluangkan masa untuk membantu beberapa orang tua yang memerlukan atau rumah anak yatim. Kegiatan mana yang dapat mereka ikuti untuk mengubah pemikiran mereka kembali menjadi tenaga yang lebih positif sehingga jika dibandingkan dengan anak muda yang penjudi akan mengubah kejahatan mereka dan kembali ke kanan. Kesimpulan saya terhadap pendapat para respon ialah masalah perjudian sindiket yang semakin menjadi perlu diatasi sebelum masih menjadi bubuk. Perluasannya kes jenayah hanya akan menggugat dan menjejaskan imej Malaysia sebagai negara yang aman dan sejahtera. Justru, saya perlu lebih proaktif dan berganding bahu dengan pihak kerajaan bagi membanteras jenayah di negara kita. Kesimpulan kepada keseluruhan kajian kumpulan kami ialah pelajaran agama dalam masyarakat tidak dapat dinafikan sekiranya kita semua ingatkan sebuah negara yang aman, damai dan makmur. Oleh itu, kita mempunyai tanggungjawab untuk dilaksanakan bagi memastikan negara kita yang kita cintai ini aman dan tenteram. Kita harus berusaha untuk menyampaikan yang terbaik kepada setiap ahli masyarakat dan komuniti kita tentang amalan bumi demi kebaikan bersama. Yang itu sahaja saya kongsi. Terima kasih.